Baiklah, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita masih berada di bab 7, kerja tenaga dan kuasa. Tapi pagi ini kita akan pergi kepada tajuk kecil 7.3, prinsip keabadian tenaga. Okay. Keabadian maksudnya kekal selama-lamanya. Okay. Kita tengok dulu gambar ni. Roller coaster yang ditunjukkan dalam gambar foto 7.5. Okay. Gambar foto tersebut melibatkan perubahan bentuk tenaga. Nyatakan perubahan bentuk tenaga yang terlibat. Okay. Seperti yang kamu tahu, roller coaster ni akan bergerak daripada bawah naik ke atas, turun. Jadi apabila dia berada di atas ni ada tenaga yang kita panggil tenaga keupayaan graviti yang kita belajar pada minggu lepas. Apabila dia turun dengan laju, dia akan mempunyai tenaga kinetik. Okay. Jadi tenaga berubah daripada satu tenaga ke tenaga lain. Itulah keabadian tenaga. Okay, jadi kita tengok apa tu prinsip keabadian tenaga. Sebelum tu kita tengok info sains. Okay, tenaga berguna ialah tenaga dalam bentuk yang mudah tenaga yang berguna ialah tenaga dalam bentuk yang mudah diubah kepada bentuk yang lain untuk melakukan kerja. Itu tenaga yang berguna. Okay. Sebagai contoh, tenaga kimia tersimpan dalam bahan api fosil. Okay. Tenaga berguna kemudian mudah ditukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya semasa pembakaran. Okay. So dua-dua tenaga tu berguna. Apa tu prinsip keabadian tenaga? Okay. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah, tetapi boleh berubah-ubah. Okay, jadi kita tengok ada dua contoh nanti. Sistem ayunan seperti ayunan bandul ringkas dan ayunan spring berbeban mengalami perubahan bentuk tenaga, iaitu tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kenyal dengan tenaga kinetik. Okey. Sistem ayunan. Kita tengok sistem ayunan. Ini adalah bandul ringkas. Okey. Kita akan tengok dia di X adalah tempat mula. Dia akan pergi ke Y, Z dan kembali semula ke Y, kembali semula ke X, baru dikira satu ayunan. Maksudnya satu. Okey. Kalau cikgu lukis ayunan dia, kita kira satu daripada sini pergi sini, barulah balik ke sini. Okey. Okey, jadi kita tengok penjelasan. Kamu tengok buku teks kamu, buka surat 223. 223. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu petunjuk dia. Okey, petunjuk dia. Dekat sini tenaga keupayaan graviti dia akan tulis TU graviti. Tenaga kinetik akan tulis TK. Jadi ada dua tenaga yang kita akan tengok. Okey.
Di sini kita akan tengok tenaga, keupayaan, graviti, dan tenaga kinetik. Ada dua tenaga yang akan kita tengok. Okey. Jadi pada kedudukan X, masa ni kita pegang, okey. Tenaga keupayaan graviti maksimum. Okey, kedudukan dia paling tinggi. Tapi dia belum bergerak. Kita panggil dia pegun. Okey. Jadi tanda kelajuan dia ada tenaga kinetik. Tenaga kinetik sifar. Okey, apabila X pergi ke Y, okey, nombor 1 dari kedudukan X ke Y, tenaga keupayaan graviti akan berkurang kerana dia punya ketinggian berkurang. Okey, tapi tenaga kinetik semakin bertambah. Okey, semakin bertambah apabila dia pergi Z. Okey. Pada kedudukan Y, tenaga keupayaan graviti adalah paling minimum sebab dia paling rendah. Tenaga keupayaan graviti Tenaga kinetik pula adalah maksimum sebab dia sedang paling laju. Okey, apabila daripada Y ke Z pula, tenaga keupayaan graviti akan bertambah kerana ketinggian mula bertambah. Tapi tenaga kinetik pula akan berkurang kerana laju semakin berkurang. Pada kedudukan Z, tenaga keupayaan graviti adalah maksimum. Sementara tenaga kinetik adalah sifar. Dan dia akan berhenti sekejap sini. Lepas tu, dari kedudukan X ke Y, tenaga keupayaan graviti akan berkurang kerana ketinggian berkurang. Okey. Tenaga kinetik semakin bertambah. Apabila sampai ke Y, tenaga keupayaan graviti adalah paling rendah minimum, tapi tenaga kinetik adalah paling tinggi maksimum. Dari kedudukan Y ke X, tenaga keupayaan graviti akan meningkat, tenaga kinetik pun akan berkurang. Apabila sampai kembali ke X, kita kira satu ayunan lengkap. Okay, tenaga keupayaan graviti pada ketika ini maksimum, tenaga kinetik pula sifar. Okay, itu dikira satu ayunan. Okay, kita pergi kepada muka surat seterusnya, 224. Okay, ini apabila ia melibatkan ayunan spring. Okay, sama juga. Spring ada tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal. Okey. Jadi, cuba tulis sini. Tenaga keupayaan kenyal. Okey. Tenaga keupayaan kenyal tu dia gunakan dalam buku teks kamu, dia gunakan U. Okey, untuk membezakan dia merujuk kepada upaya. Okey. Jadi, tenaga keupayaan kenyal dimiliki oleh spring dan kita tengok oleh kerana dia bergerak, ada juga terlibat tenaga kinetik. Okey. Jadi, pada kedudukan keseimbangan, okey, adalah pada Y adalah pada Y ni. Ini adalah kedudukan keseimbangan. Jadi kita tengok, okey. Apabila kita letakkan beban pada kedudukan X, tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum kerana spring tu paling teregam. Tapi tenaga kinetik adalah sifar. Okey.
Dari kedudukan X, nih X ke Y, tenaga keupayaan kenyal akan berkurang, tenaga kinetik akan bertambah. Okey, kelajuan spring bertambah. Pada kedudukan Y, tenaga keupayaan kenyal adalah minimum. Okey, dan tenaga kinetik adalah maksimum kerana kelajuan spring maksimum. Okey, dari kedudukan Y ke Z, beban ni ke Z, tenaga keupayaan kenyal akan bertambah kerana spring termempat. Tenaga kinetik pula akan berkurang kerana kelajuan spring akan berkurang. Pada kedudukan Z pula, di kedudukan Z, tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum kerana spring tu paling termempat. Tenaga kinetik pula adalah sifar kerana spring tu pegun. Okey. Dari kedudukan Z ke Y, tenaga keupayaan kenyal akan berkurang. Okey, spring kurang termempat dan tenaga kinetik akan bertambah kerana kelajuan spring semakin bertambah. Pada kedudukan Y pula, apabila dia sampai ke kedudukan Y, tenaga keupayaan kenyal adalah minimum. Spring berada pada kedudukan keseimbangan. Tenaga kinetik pula adalah maksimum kerana spring pada kelajuan maksimum. Dari kedudukan Y ke X, tenaga keupayaan kenyal akan bertambah kerana spring meregap. Okey, tenaga kinetik akan berkurang kerana kelajuan spring berkurang. Pada kedudukan X, apabila sampai ke X mula, tenaga keupayaan kenyal akan maksimum. Tenaga kinetik pula adalah sifar. Jadi kita tengok sini, dalam prinsip keabdian tenaga, dua tenaga ni saling bertukar antara satu sama lain. Okey. Jadi kita tengok kepada muka surat 225. Okey. Perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem tertutup. Okey, benda ini cuma berlaku dalam sistem tertutup. Okey, di mana dalam sistem tertutup, perubahan tenaga antara tenaga keupayaan dan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga. Okey, perubahan tenaga ni antara tenaga keupayaan dan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga. Oleh itu, tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam satu sistem ayunan yang tertutup adalah malar. Kekal lah, maksudnya tidak berubah. Contoh dia ni. Tenaga keupayaan di sini maksimum, tenaga kinetik sifar. Okey, apabila sampai ke kedudukan tengah, kedudukan keseimbangan, tenaga keupayaan adalah minimum, tenaga kinetik adalah maksimum. Apabila pergi sampai ke kedudukan ni, tenaga keupayaan adalah maksimum, tenaga kinetik adalah sifar. Okey, bila dia balik ke sana, ke tengah-tengah, tenaga keupayaan adalah minimum, tenaga kinetik adalah maksimum. Balik ke X, balik ke kedudukan awal, tenaga keupayaan adalah maksimum, tenaga kinetik adalah sifar. Jadi kalau kita tengok graf tu pun, kalau kita buat graf tu akan nampak seragam lah macam ni. Okey. Jumlah tenaga di sini adalah malar, ni yang merah. Okey, yang hijau ni tenaga kinetik, yang biru ni tenaga keupayaan. Di mana apabila tenaga kinetik ni turun, tenaga keupayaan akan naik. Okey, macam tu. Okey, jadi berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga boleh berubah-ubah bentuk dalam perubahan bentuk tenaga. Sebahagian kecil sahaja tenaga ditukarkan menjadi tenaga berguna, sebahagian besarnya ditukar menjadi tenaga yang tidak berguna seperti tenaga haba. Okey, seperti tenaga haba disebabkan oleh geseran. Sistem tertutup merupakan sistem tertutup merupakan sistem tiada daya luar. Okey, tiada daya luar seperti geseran. Okay, maka dalam satu sistem tertutup tiada tenaga haba terhasil. Okay, tapi kalau yang sebenar ada tenaga haba. Okay.
Kita pergi kepada contoh penyelesaian. Contoh masalah numerical. Rajah 7.14 menunjukkan sebuah pistol mainan. Okay. Pistol mainan, panjang spring, ada spring dalam ni. Panjang spring adalah ni. Kat sini, panjang spring adalah 50 mm. Okay. Oh, panjang spring adalah 300 mm. Jika daya 5 Newton, okay, digunakan untuk memampat spring sehingga panjang spring menjadi 50 mm. Hitungkan kelajuan maksimum bola plastik yang berisi 50 gram semasa bola itu ditembak. Jadi, berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan kenyal tersimpan dalam spring sama dengan tenaga kinetik bola plastik. Okay, jadi tenaga keupayaan rumus dia 1/2 Fx sama dengan tenaga kinetik rumus dia 1/2 mv kuasa 2. Okay, ada dua rumus ni, tenaga keupayaan kenyal dan tenaga kinetik. Okay, jadi kita masukkan rumus 1/2 darab 5 Newton darab dengan 250 bahagi dengan 1000 M. Kenapa tu? Sebab apa? Sebab kita kena tukarkan dia kepada meter. Okay? Ni tadi dalam mm kan? Ditukar kepada meter. Okay, sama dengan 1/2 darab jisim tu kena tukar kepada kilogram. Okay? 50 gram bahagi 1000 tukar kepada kilogram darab dengan kelajuan. Kelajuan V kuasa 2. Jadi, kita selesaikan bahagian ni, kita akan dapat V kuasa 2 sama dengan 25 M2S2. Jadi, puncakan apabila dipuncahkan dapatlah 5 meter sesaat dengan anggapan tiada kehilangan tenaga kepersekitaran. Okay. Okay, jadi kita tengok praktis formatif 7.3. Nyatakan prinsip keabadian tenaga. Jawapan dia, tenaga tidak boleh dimusnahkan atau dicipta. Okay. Tetapi boleh berubah bentuk dari satu bentuk tenaga ke bentuk yang lain. Okay. Pergi kepada soalan 2. Ayunan spring terbeban seperti dalam rajah 1. Okay. Ada 3 kedudukan di situ. Kita tengok sama-sama. Okay. Ada 3 kedudukan. P, Q dan R. Okay, jadi ayunan spring terbeban ditunjukkan dalam rajah 1 merupakan satu sistem ayunan tertutup. Nyatakan kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kenyal sistem adalah maksimum. Okay, maksudnya spring itu akan termampat atau meregang dengan sepenuhnya. Okay, jadi kamu kena ingat Q adalah kedudukan keseimbangan. Okay. Okay. Ini adalah kedudukan. Okay. Ini adalah kedudukan keseimbangan. Jadi, paling banyak tenaga adalah apabila spring itu paling termampat atau paling meregang. Jadi, kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum adalah P dan R. Jawapannya kedudukan P dan
R. Okay. Soalan B. Nyatakan kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kenyal sistem adalah minimum. Okay. Sekarang ni tenaga keupayaan adalah paling minimum. Minimum di mana? Di keseimbangan. Jadi jawapannya adalah Q. Okay. Okay, kita pergi kepada soalan 3. Rajah 2 menunjukkan sebuah sfera logam berjisim 2 kilogram. Okay, tengok cikgu selalu suka bulat-bulatkan poin dalam soalan. Kamu pun boleh buat macam tu masa menjawab soalan. Dilepaskan dari ketinggian 2.5 meter dari permukaan bumi. Bila cakap macam ni selalu cakap pasal tenaga keupayaan graviti. Okey, tengok pada soalan pula. Jadi hitung tenaga keupayaan graviti. Apa rumus tenaga keupayaan graviti? 1/2 darab mv kuasa 2. Okey, jadi tenaga keupayaan graviti rumusnya adalah, cikgu buka whiteboard. Okey, tenaga keupayaan graviti rumus dia mgh. Okey, jadi M adalah 2 kilogram darab dengan 10 Newton darab dengan 2.5 meter. Okey, akan dapat 50 Newton meter atau juga sama dengan 50 Joule. Okey. 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 Jadi kita tengok whiteboard ni sekarang. 1/2 mv kuasa 2. Okey. Jadi apabila kita masukkan nilai kita kira tadi, jadi 1/2 ni tadi kita dapat 1/2 darab mv kuasa 2 sama dengan 50 Joule. Okey. Jadi apabila kita buat pengiraan 1/2 darab dengan 2 kilogram darab dengan V kuasa 2 sama dengan 50 Joule. Okey. Jadi V kuasa 2 sama dengan 50, ni kita selesaikan tadi. Okey, jadi dapat sini 50 M 2S negatif 2. Okey. Jadi untuk dapatkan V sahaja dia sama dengan puncakan si 50 M2S negatif 2. Maka dapatlah V sama dengan 7.07 meter sesaat. Okey. Okey. Jadi sampai situ je untuk hari ini. Kita cikgu mahu kamu siapkan soalan dalam buku praktis 7.3. Soalan 1, 2, 3. Soalan sahaja, jawapan sahaja. Maksudnya tulis praktis formatif 7.3. Soalan 1 jawapan, soalan 2A jawapan, soalan 2B jawapan. Okey. Tidak perlu salin soalan. Okey kelas, thank you semua. Assalamualaikum.